Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dalam rombakan Kabinet Anwar Ibrahim. Analisisnya luar biasa. Adakah Tokmat turun pangkat? Pastinya ketika ini semua orang sudah mengetahui tentang rombakan kabinet sebagaimana telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim kemarin. Secara kasarnya, tiada apa-apa yang terlalu mengejutkan dalam rombakan yang diumumkan itu kecuali dua perkara. Pertama, pelantikan Amir Hamzah Azizan, bekas CEO KWSP sebagai Menteri Kewangan kedua. Namanya hampir tidak pernah disebut sebelum ini untuk dilantik menganggotai kabinet. Meskipun tidak dinafikan beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia korporat dan dunia keuangan swasta. Ini kerana yang disebut-sebut sebelum ini paling sesuai menjadi Menteri Keuangan kedua ialah Johari Ghani, seorang naib Presiden UMNO serta tidak pernah memegang jawatan tersebut ketika era pentadbiran Najib Razak serta pernah memegang jawatan tersebut ketika era pentadbiran Najib Razak dahulu. Kenapa Johari tidak dilantik sebagai Menteri Keuangan kedua? Johari bagaimanapun diberikan jawatan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Mungkin pengalaman Johari dalam dunia korporat dan sebagai bekas Menteri Keuangan kedua sebelum ini lebih diperlukan untuk memantapkan sektor perdagangan dan komoditi negara. Cumanya, diharapkan Amir Hamzah berdasarkan pengalamannya itu mampu memberikan sumbangan yang bermakna kepada kerajaan melalui jawatan yang baru diberikan kepadanya. Perkara kedua yang boleh dikira mengejutkan ialah pertukaran kementerian yang disandang oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan atau Tokmat. Beliau sebelum ini adalah Menteri Pertahanan, sebuah kementerian yang dianggap kanan. Tetapi kini dipindahkan kementerian luar yang tidak diketahui entah kanan atau entah kiri status kementerian itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah Menteri Luar Negeri sebelumnya ialah Zamri Abdul Kadir yang sekarang ditukarkan ke Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Pertahanan yang baru pula ialah Khalid Nordin, naib Presiden UMNO yang sebelum ini adalah Menteri Pengajian Tinggi. Dalam rombakan ini bermakna Khalid Nordin selaku naib Presiden UMNO, jawatan nombor 3 dalam parti diberi tanggungjawab menerajui Kementerian Pertahanan, sebuah kementerian yang dianggap kanan. Manakala Tokmat, Timbalan Presiden UMNO, pemegang jawatan nombor 2 dalam parti dipindahkan untuk menerajui Kementerian Luar Negeri, sebuah kementerian entah kanan entah kiri. Terutama di dalam kalangan UMNO, pertukaran ini mendapat respon yang rata-rata menganggapnya sebagai turun pangkat, selain sebuah kementerian yang tidak ada benda boleh diberikan kepada penyokong-penyokongnya. Selama ini Kementerian Pertahanan sentiasa diterajui pemimpin yang adalah jawatan senior dalam parti, manakala Kementerian Luar Negeri pula adalah biasanya hanya dipegang oleh penjawat parti bertaraf biasa-biasa saja. Dalam hal ini, ada yang mengatakan pertukaran Tokmat itu bertujuan untuk menyibukkan beliau dalam urusan di luar negeri serta kekerapan mengiringi lawatan-lawatan Perdana Menteri sekaligus menjarakkannya dengan aktiviti serta urusan dalaman UMNO yang akhirnya tidak mustahil akan melemahkan kedudukannya dalam parti. Ia dikatakan ada kaitan dengan komen yang diberikannya selepas keputusan buruk diterima UMNO dalam PRK Kemaman baru-baru ini. Dalam reaksinya itu, Timbalan Presiden UMNO tersebut dipetik sebagai berkata, keputusan di Kemaman adalah jelas bahwa UMNO masih jauh untuk berjaya dalam mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Katanya lagi, tugas mengembalikan kepercayaan itu adalah tugas sukar, tetapi bukan mustahil dan UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh dari mempercayai parti itu sebagai wakil politik mereka yang berkesan. Kenyataan beliau itu dilihat bertentangan dengan kenyataan Zaid Hamidi yang mengatakan kekalahan calon BN di Kemaman adalah disebabkan pengundi putih tidak keluar mengundi. Soalan penting di sini ialah masih adakah masa depan untuk Tokmat dalam UMNO selepas ini? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel yang bermain di pasaran cerita gosip politik hari ini ialah siapa Amir Hamzah Azizan, Menteri
Keuangan kedua yang telah pun dilantik oleh Anwar Ibrahim, yang tak pernah orang tahu, tak pernah disebut, tapi tiba-tiba pula dilantik sebagai Menteri Keuangan yang kedua. Jadi saya kongsikan kepada kamu siapa sebenarnya Amir Hamzah Azizan. Dalam senarai kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, terselit satu nama yang tidak begitu dikenali dalam kalangan orang politik atau rakyat biasa. Nama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan tiba-tiba muncul mencuri tumpuan apabila dia dilantik memegang jawatan penting sebagai Menteri Keuangan II dalam rombakan kabinet bergandingan dengan Anwar sebagai Menteri Keuangan. Terdahulu, Amir Hamzah mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Parlimen. Beliau adalah anak sulung kepada bekas pengerusi dan Presiden Petronas Tun Azizan Zainul Abidin. Amir Hamzah bukan nama asing dalam dunia korporat. Malah kedudukan beliau sebagai CEO KWSP dengan dana pelaburan keseluruhan KWSP setakat Ogos 2023 berada pada RM1.1 triliun serta pengalaman selaku Presiden dan CEO Tenaga Nasional Berhad TNB. Menurut bernama, kini beliau merupakan teknokrat kedua di Kementerian Keuangan yang mempunyai latar belakang korporat selepas bekas Menteri Keuangan Tengku Datu Seri Zafrul Abdul Aziz yang pernah berkhidmat sebagai CEO kumpulan dan pengarah eksekutif CIMB Group Holding Berhad dari 27 Februari 2015 hingga 9 Mac tahun 2020. Amir Hamzah menyertai KWSP, dana pension terbesar negara dari segi pengurusan aset, sebagai CEO pada tahun Mac 2021. Sebelum bersama KWSP, beliau ialah Presiden dan CEO TNB dari April 2019 hingga Februari 2021. Kerjaya Amir Hamzah bermula dengan Shell Group of Companies selama 10 tahun dengan pelbagai kapasiti di Malaysia, Singapura dan United Kingdom. Beliau menyertai MISC Berhad pada 2000 dan memegang beberapa portfolio pengurusan kanan sebelum dilantik sebagai Presiden dan CEO pada Januari 2009. Pada Jun 2010, beliau dilantik sebagai pengarah urusan dan CEO Petronas Dagangan Sdn Berhad. Pada Ogos 2012, Amir Hamzah menyertai Petronas Lubricant International sebagai pengarah urusan dan CEO kumpulan serta pada masa sama berkhidmat sebagai Naib Presiden VP bagi pemasaran hiliran dan seterusnya sebagai Naib Presiden minyak pelincir bagi Petronas Group. Pada Mac 2016, beliau menyertai Equity Nasional Berhad Equitnas untuk mengemudi syarikat penerima pelaburan Icon Offshore Berhad dari sebagai pengarah urusan dan CEO. Amir Hamzah kemudian dilantik sebagai CEO Theme Attraction Resort dan Hotel Sdn Berhad, anak syarikat Khazanah Nasional Berhad sebelum menyertai TNB pada April 2019. Kini beliau juga adalah pengerusi bukan eksekutif Malaysian Resources Corporation Berhad dan juga menganggotai lembaga pengarah Sam Debbie, Plantation Berhad dan Sam Debbie Oil International Elite Ltd. Amir Hamzah memiliki ijazah sarjana muda sains dalam pengurusan, pengkhususan dalam keuangan dan ekonomi dari Shakur University, New York, Amerika Serikat. Beliau juga telah menyertai program eksekutif Stanford di Stanford University dan program kelas malam keuangan korporat di London Business School. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Amir Hamzah Azizan ini bukan calang-calang orangnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.